Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengkritik Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan Malaysia gagal. Malay is a failed state, kata pembangkang dan juga orang UMNO sendiri. Tapi mereka tidak memberi detail tentang di mana kerajaan ini gagal, di mana Malaysia gagal, ataupun di mana Malaysia is a failed state. Perkara ni dah banyak tahun kita dengar. Malaysia is a failed state. Kerajaan Malaysia gagal. Tapi what are the details? Dia untuk kita declare Malaysia is a failed state ataupun kerajaan Malaysia gagal, dia ada kriteria tahu. Bermaknanya dari segi apa, di mana yang kerajaan Malaysia ni gagal ataupun Malaysia is a failed state. There is a criteria. Dari segi ekonomi, mereka kata ringgit jatuh. Ringgit jatuh against US dollar. Tetapi banyak currency yang jatuh. Bukan ringgit sahaja. Dan ada sebab ringgit ni jatuh against all the other currencies. Kalau ringgit jatuh, dia tidak semestinya oleh sebab kerajaan gagal ataupun Malaysia is a failed state. Dari segi ekspor, tahun ni saja ekspor Malaysia meningkat banding dengan tahun lepas. Dan kita ada trade surplus. Bermaknanya kita ekspor lebih dari kita import. So dari segi import-eksport, dari segi trade, Malaysia tidak gagal. Kita cerita tentang income. Income bagi rakyat Malaysia. Seluruh dunia, mereka menghadapi kesusahan. Oleh kerana COVID dan oleh kerana peperangan di Ukraine. Dua peristiwa ini, COVID dan peperangan, menjejaskan ekonomi dunia. Dan kerana Malaysia ni banyak bergantung kepada ekspor, we are dependent on export. Jadi sekiranya the world trade is affected, sekiranya pasaran dunia ni terjejas, maka Malaysia pun akan terjejas juga. As they say, if the US and the West sneezes, Malaysia catches a cold. Sebab kita very dependent on export. Dan kita punya domestic population tak cukup. Kita punya population ni hanya 33-34 juta. It cannot support a domestic market. Population kita kecil sangat. Sebab itu satu hari dulu, masa Mahathir Perdana Menteri, dia nak suruh rakyat Malaysia ni ada 5 anak. Beranak banyak-banyak. Kalau boleh satu keluarga 5 anak supaya kita punya domestic population boleh meningkat kepada 70 juta. We need 70 over million Malaysian population. Masa tu Malaysian population baru 20 juta. Masa Mahathir suruh kita beranak banyak-banyak, 5, kalau boleh 5 anak satu keluarga supaya dari 20 juta kita boleh ada 70 lebih juta rakyat. Tapi sekarang ni tak sampai separuh, 30 juta lebih sahaja. So, even Mahathir sedar, domestic population kita kecil banding dengan negara lain di mana their domestic population besar. Jadi, dia orang boleh support domestic trade oleh kerana rakyat ramai. So, we are dependent on export. Tak ada export kalau memang ekonomi Malaysia akan terjejas. But export bermaknanya kita bergantung kepada negara Barat dan Amerika dan Jepun untuk ekonomi mereka maju. Kalau ekonomi Amerika ataupun Jepun ataupun Eropah, kalau ekonomi mereka terjejas atau mereka tak cukup duit, maka automatik Malaysia pun akan terjejas kerana that is our market. So we cannot do much about the international market sekiranya berlaku recession, kemelesetan ekonomi ataupun apa sekali. So it's not our fault.
Ismail Sabri Yaakob cannot do anything untuk membantu American economy ataupun European economy ataupun Japanese economy. Ismail Sabri cannot do anything. Dia tak boleh nak bantu meningkatkan ekonomi negara-negara itu supaya Malaysia pun boleh maju. Dan selagi mereka kekurangan duit atau ekonomi mereka meleset, maka Malaysia pun akan terjejas juga. Orang yang kata kerajaan Malaysia gagal ataupun Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri gagal, dia kena spesifik dari segi apa yang kita gagal. Kalau dia orang ukur dari segi ringgit sahaja, dari segi pertukaran mata wang, foreign exchange, dari segi ekspor import sahaja, itu bukan beri gambaran yang terang, because our economy is dependent on the global economy, and we can't do anything kalau global economy ni dalam kesusahan. So kalau kita nak kata Malaysia is a failed state, and dari segi human rights, dari segi civil liberties, dari segi freedom, itu boleh kita kata Malaysia ni gagal. But kalau maksud kita kerajaan gagal atau Malaysia failed state semata-mata berpandu kepada import, export and the value of ringgit, that's not accurate. Itu bukan satu reflection, bukan satu gambaran yang kerajaan gagal. Okay, corruption. Malaysia dari segi corruption is very high. Itu kita kena akui. Dan Malaysia's police force, pasukan polis Malaysia, is among the most corrupt di dalam ASEAN. Kalau nak kira, the best is Singapore. Singapore relatively corruption free. Negara lain, Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Cambodia dan sebagainya, Myanmar, their police force is worse. Dari segi corruption index, pasukan polis punya corruption index, dia orang semua lebih tinggi pada Malaysia. Malaysia is below them, tapi tinggi juga, cuma tidak lebih tinggi dari negara-negara seperti Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia. Mereka lagi tinggi pada Malaysia dari segi corruption index, ini pasukan polis, the police force corruption index, they are higher. Tapi Malaysia pun masih tinggi, cuma tidak lebih tinggi. And the lowest is Singapore. Jadi sekiranya kita nak avoid dari dipanggil failed state atau kerajaan gagal, maka we have to reform the police force. Malaysia's police force is corrupt. Very corrupt. You tengoklah yang kes-kes, misalnya yang diorang raid rumah Najib, apartment Najib, dan dia confiscate kononnya 1.1 bilion cash dan juga barang kemas dan macam-macam lagi. 1.1 billion confiscated, ya. And banyak dari barang tu hilang. Cash pun sampai 450 juta cash hilang. So they confiscate, they raid Najib punya rumah, ya. They raid Najib punya rumah, Najib punya apartment, they confiscate cash dan barang kemas dan barang yang berharga bernilai 1.1 bilion. Di mana barang tu semua? Cash pun sampai berpuluh juta sudah hilang. Barang tu pun banyak sudah hilang. And cara dia orang raid tu tak ikut prosedur. They didn't follow proper procedure. So senanglah kalau barang nak hilang sebab tak ikut prosedur. Itu saja satu contoh di mana Malaysia's police force is corrupt. What about extrajudicial killing? Ramai mana orang mati ataupun dibunuh di dalam tahanan. Di dalam tahanan lock-up, di dalam tahanan penjara. Ramai mana orang mati. So extrajudicial killing ni tinggi. Kalau kita ambil misalan the last 10 ke 20 tahun, ramai mana? Ramai orang mati dalam tahanan. Itu satu lagi tanda failed state. Jadi
Di mana reform yang dijanji tadi tidak ada. Dan kita tak boleh kata orang ni atau orang tu, sebab masa barisan memerintah, masa pakatan memerintah, masa perikatan nasional memerintah, it does not matter. Kita dah banyak mana kerajaan ambil dalam 5 tahun ataupun 4 tahun saja kebelakangan ni. The last 4 years we had 3 governments. Semua sama. Mana ada reform. And then diorang lantik pula orang-orang politik. SPRM, MACC, dia letak ahli jawatan kuasa PKR sebagai ketua. Bukit Aman, dia letak Hamid Bado, orang politik. Jadi kalau yang mengetuai SPRM, PDRM, AGC, Peguam Negara, kalau letak orang politik, bermaknanya mereka serve the political masters. Mereka akan taat kepada parti politik. Itu satu lagi tanda kerajaan gagal ataupun failed state. Apabila politician dilantik sebagai ketua SPRM, Bukit Aman dan juga AGC, that is a sign of a failed state. So siapa yang buat? Pakatan juga yang buat. Masa tukar kerajaan sama. Sekarang ni kerajaan baru sama. Tak ada beza. All the governments, all the political parties have the same SOP, the same modus operandi. Everything is politics. Semua politik. Okay, they talk about civil liberties. Adakah civil liberties in Malaysia ni? So itu lagi satu tanda kerajaan gagal. Okay, kalau misalnya Muhyiddin ke Anwar Ibrahim ke Lim Kit Siang ke Mat Sabu ke siapalah, tak kisah. Kalau dia orang anggap Malaysia is a failed state atau kerajaan Malaysia gagal, okey, saya setuju. Memang ada tanda-tanda kerajaan gagal. Tapi kalau orang lelaki nak pakai baju perempuan, tak boleh. Dia ditangkap. Kalau kita nak adakan beer festival, Oktoberfest, tak boleh. Walaupun perkara ni dianggap sebagai civil liberties. Kalau saya nak minum, kalau saya nak ada beer festival, what's wrong? It's my right, my civil liberties. Tak boleh. Kalau sekiranya orang Islam nak keluar dari Islam, dia yang sebenarnya tak masuk Islam. Kebetulan mak bapak dia Islam. By coincidence, he was or she was born into a Muslim family. Bukan dia pilih nak jadi Islam, tidak. Dia tak pilih. Tapi kerana mak bapak dia Islam, maka dia dipaksa menjadi orang Islam. I'm forced to be Muslim because my parents happen to be Muslim. Kalau saya nak keluar dari Islam, saya nak jadi atheist ataupun saya nak jadi Buddhist ke, Kristian ke, boleh tak? Tak boleh. So, I have no civil liberty. Saya tidak ada kebebasan. Saya tidak ada hak memilih agama. Saya dipaksa memeluki agama yang kebetulan mak bapak saya tadi. So that, kalau nak kira kerajaan gagal, betul, memang kerajaan gagal. Selagi tidak ada right, religious right ataupun freedom of religion, maka boleh dianggap Malaysia ni kerajaan gagal. So kalau nak kata Malaysia ni failed state, kerajaan Malaysia kerajaan gagal, be specific. Dari segi apa? So kalau nak betul-betul Malaysia ni not a failed state, Malaysia menghormati civil liberties, menghormati hak kita untuk memilih, maka perkara misalan kita nak keluar Islam, kita nak orang lelaki nak berpakaian perempuan ataupun orang nak adakan beer festival dan sebagainya, kita kena benarkan. Supaya Malaysia will not be a failed state, Malaysia akan ada civil liberties. Malaysia ni menghormati our freedom of choice. So, if you say Ismail Sabri Yaakob ni satu Perdana Menteri yang gagal, Ismail Sabri Yaakob ni is a failed Prime Minister, be specific. You nak suruh Ismail Sabri ni memberi freedom of religion, freedom to choose, freedom to drink beer, freedom to have a LGBT lifestyle,
freedom for men to become women. Kalau itu maksud awak, be specific, tell us that's what you want. Bermaknanya misalan Muhyiddin Yassin nak supaya kalau kita nak ada beer festival, boleh. Kalau orang lelaki nak berpakaian perempuan, boleh. Kalau orang Islam nak keluar dari Islam, nak menjadi Hindu, boleh. If that's maksud Muhyiddin, beritahu. Then we understand what he means, ataupun Lim Kit Siang, ataupun Lim Guan Eng, ataupun Anwar Ibrahim. Kalau dia boleh be specific and tell us, then kita tahulah. Oh, itu maksud mereka. Mereka nak supaya kita ada civil liberties, freedom of choice, freedom of religion, freedom to drink, freedom to have sex with the same sex. So, if they tell us that is what they mean, kalau itu maksud mereka kerajaan gagal, saya setuju. Tapi kalau mereka kata kerajaan gagal dari segi ekonomi, saya tak setuju. Kalau mereka nak kata Malaysia kerajaan gagal sebab corruption very high, yes. Pembangkang pun terlibat dengan corruption, dan 22 bulan mereka memerintah sudah boleh nampak they are no different than any other government. Assalamualaikum, salam sejahtera.